Apa sebab mustahak minta husnul khatimah ini? Sebab keadaan ketika kita meninggal dunia itu ada nilai. Cara kita mati tu ada markah. Sebab balasan baik ataupun balasan buruk yang akan kita terima bergantung kepada keadaan ketika kita mati. Mati kita tu ada membawa kesan. Innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi, amalan itu melihat kepada ending dia. Hadis Bukhari. Penutupnya bagaimana? Sebab itu para salafus soleh, mereka sangat risau bagaimana finishing mereka. Mereka tak fikir starting. Finishing macam mana? Macam kita dah mari surah, alhamdulillah. Selama ni mungkin semayang di rumah saja. Sejak ada surah, kita pun berjinak-jinak pergi ke surau. Kita pun bersyukur, ya Allah, alhamdulillah umur sekarang dapat berjemaah di surau-surau dekat. Orang salafus soleh, dia akan fikir, macam manakah aku di akhir nanti? Adakah finishing aku nanti, aku masih lagi istiqamah di surau? Dia sentiasa risau pengakhiran dia. Baik itu kata Anas bin Malik, "Iza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu. Qalu kaifa yasta'milhu? Qal yuwaffiquhu li'amali salih qabla mautih." Kata Anas, Nabi pernah sebut, kalau Allah nakkan kebaikan pada seorang hambanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih saudara saya Dr. Zulkifli bin Awang selaku pengacara majlis. Yang saya hormati para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Surau Uwais Al-Qarni, Taman Cukai Utama Kemaman. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini dan seterusnya dapat bertatap muka di Surau Uwais Al-Qarni ini. Saya merasa begitu tersanjung dapat menyampaikan ceramah di surau ini yang baru 10 hari dapat beroperasi. Dan saya kira ini julung-julung kalilah kita bertemu di surau ini. Malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk. Saya khabar dah ke doktor tadi, tajuk ni jadi tak semangat kita sebenarnya. Patut nak semangat baru, jadi tak semangat. Iaitu pengakhiran husnul khatimah. Baru nak semangat mikir bisnes, fikir mati, tak jadi bisnes. Jadi serba-serbi malah belaka. Cerita mati ni jadi malah. Hadirin hadirat sekalian, kematian ni benda hak misteri. Tak ada orang boleh jangka bila seseorang tu mati. Sebab itu dalam hidup ni, umur kita, jodoh kita, rezeki kita, tak ada orang tahu. Hal ni hanya Allah saja. Kita boleh berusaha, boleh nak memanjangkan umur, exercise, beli basikal tok di rumah, hari-hari berlari, kayuh goik basikal dari Cukai sampai ke Kuantan. Tak ada, boleh, kita boleh ikhtiar. Tapi adalah satu kepastian bahawa ajal kita,
ataupun waktu kematian kita sudah pun dicatatkan, dah direkodkan. Cuma Allah Ta'ala beri kita rasa seronok sajalah bila baru lepas exercise, senaman-senaman peluh banyak, rasa lambat lagi mati ni. Dah, dia dah tetap dah. Tidaklah sebab exercise jadi sehari lewat mati. Dah, dia mati tu dia dah letak dah tarikhnya. Sebab itu bila seorang kalau sudah tiba ajal dia, dia tak akan dapat nak melambatkan ajalnya walau sesaat atau nak mempercepatkan walau sesaat. Tak boleh. Dia dah fix time dia. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap umat ini dia ada batasan masa umur dia. Bila masa tu datang, dia tak boleh undur 1 second dan tak boleh pula cepat 1 second. Surah Al-A'raf ayat 34. Ni malam ni hok mari dengar ceramah ni semua calon semua ni. Ni semua calon-calon belaka ni. Calon apa? Calon yang berhormat, sabar dulu. Calon menteri besar, mimpi. Calon Perdana Menteri, tak pasti. Calon jenazah, pasti. Ni, semua hak di depan ni, semua calon jenazah belaka. Hak depan lah, hak sini ni lambat sikit lah, hak bawah ni. Bau tanah pun ada dah malam ni. Mana kurang 40 hari ada dah antara kita ni hak mati. Kematian ni tuan-tuan, benda mengejut. Berapa banyak berlaku dalam hidup kita, kita jumpa orang sihat, segar bugar, dapat mesej, meninggal dah. Baru jumpa dia sihat, segar bugar. Kalau jumpa dia di hospital, wayar penuh, ditidurkan, betul, munasabah lah mati. Tapi sihat, gelak-gelak, makan sata, otak-otak, makan kepuk, wah. Dengar cerita mati lah. Sebab itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia memarfu'kan satu hadis kepada Nabi, inna min amaratis saati an yadhharal mautul faj'ati. Antara tanda dunia ni nak kiamat, kata Nabi, banyak berlaku kematian secara tiba-tiba. Ni hadis riwayat At-Tabrani. Orang mati tiba-tiba. Kita jumpa dia sihat, tiba-tiba dengar mati dah. Baru minum air dengan dia pagi ni, dengar tengah hari, mati dah. Apatah lagi dalam konteks negara kita, mati mendadak ni mudah berlaku. Mudah. Kalau statistik di negara kita, hak paling tinggi punca kematian, aksiden. Paling tinggi. Tiap-tiap hari purata 18 orang mati atas jalan raya. Setiap 1 jam 20 minit akan ada seorang mati akibat kemalangan maut. Tiap-tiap hari purata sekurang-kurang 11 orang mati melibatkan kemalangan motosikal. Tak campur hak Spiderman, Superman tu, belum tak campur. Persatuan Anak Yatim Malaysia atau Peyatim menganggarkan hampir 300,000 anak-anak jadi yatim sebab mak ayah kemalangan jalan raya. Secara perbandingan, negara kita duduk tempat ke-47 daripada 174 negara. Baik itu kemalangan, kematian utama negara kita. Berapa orang hak kita kenal rapat dengan kita, saudara ataupun sahabat, sihat, tak ada penyakit, dengar mati aksiden. Apa perasaan dia? Dia pun galak, mati aksiden. Kalau aku tahu aku makan roti canai 3 keping sehari. Walang-alang mati. Orang dia jaga kesihatan, tak nak mati muda. Kali mati aksiden. Sebab itu kalau orang-orang tua zaman dulu, bila nak melangkah, dia ada melangkah hulu balang. Ini tuan-tuan, tak jadi ceramah agama pula kita malam ni sekarang. Dulu orang tua-tua sebelum melangkah, bermusafir, dia ada kira-kira. Dia duduk, dia pejam mata, dia nazarkan. Nazar ni bukan bernazar tu, dia nazar. Nampakkan dengan mata hati, perjalanan pergi dan perjalanan balik. Mana tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, KL misalnya, sebelum tolak daripada rumah di Cukai ni, pejam mata dulu. Ini amalan orang tua-tua lah. Pejam mata, nampak tak LPT? LPT ni mula-mula aspal kotel, lepas tu nampak Gambang, mana exit UMP, lepas tu nampak Petronas Arena Gambang, nampak Srijaya, nampak Maran, nampak Cenor, nampak Temeloh, nampak Karak, nampak Bentong.
Sampai Gombok jam sikit lah, lama sikit lah duduk situ, memang jam parok situ lah, bayang sekejap, lepas tu Gombok sampai destinasi, kata nak pergi Ampang. Kalau tuan-tuan boleh nampak perjalanan sampai ke Ampang, insya-Allah selamat. Oh, ini cara gerak pendekar zaman dulu. Kalau duduk tak boleh bayang, dia tak pergi lah. Ini cara, saya tak tahu betul ke tidak, ini cara orang tua dulu. Dia ada hak pesen kalau nak gerak debor sikit, iaitu nama gerak Adam. Kalau debor kuat, macam kita terkejut, tu gerak Muhammad. Kalau debor kencang, jantung macam nak jatuh, tu gerak Allah. Jadi tak keluar rumah. Ini macam-macam pesen lah. Untuk nak memastikan keselamatan. Jadi sekarang ni orang tak ada ilmu gerak-gerak ni. Tuan minyak, start motor, jalan sajalah. Jadi kematian antara punca utama negara kita, aksiden. Kedua paling tinggi sekali negara kita kematian ini adalah penyakit yang berkaitan jantung. Dikenali sebagai kardiovaskular. Antara penyakit jantungnya adalah sakit coronary jantung atau juga dipanggil sebagai ischemic heart disease. Serangan jantung. Di negara kita, tuan-tuan, setiap hari 50 kematian sehari kerana jantung. Sehari 50. Setahun ada 18,267 kematian. Melibatkan 12,510 orang lelaki, 5,757 orang perempuan. 11,350 daripadanya adalah Melayu, 4,243 adalah Cina, 2,240 orang India, 434 bangsa lain. Bapa Melayu paling ramai? Wallahualam. Nak kata ngeteh, bangsa lain pun mengeteh juga, makan teh tarik, minum teh tarik juga. Dan yang mengejutkan kita, data yang kita baca, yang mati tu pula ada di kalangan mereka ni memang jenis aktif dengan competitive sports. Tuan-tuan, competitive sport ni sukan sungguh. Macam kita kan sukan manja-manja peluh je. Berlari keliling rumah gitu je. Competitive sports. Bersungguh punya sukan, mati. Pemain bola sepak, mati. Sejak tahun 1889, ada 129 orang pemain bola sepak seluruh dunia mati masa game perlawanan. Bukan masa tengah ngeteh, dah masa main. Padahal pemain bola nak boleh masuk jadi select oleh jurulatih, itu yang paling fit je tu. Yang paling dah terbaik, cergas. Tapi kalau nak mati jugalah. Bayangkan orang hak jalani cara hidup sihat pun mati. Ni peluk kita. Kita tu saya sebut di awal tadi, mati ni misteri. Ada orang kita tengok sihat sangat. Rokok tak isap, roti canai tak makan, nasi tak makan, tak dan 50 mati. Pelik kita. Saing kita seorang lagi, Allah. Breakfast dia takut tengok roti canai, nasi kerabu macam-macam. Tengah hari makan lagi, perut besar, la ilaha illallah. Tapi kat 60 dah umur, relax je. Kita jadi pelik. Ada orang jaga kesihatan sungguh-sungguh mati. Mati mengejut pula. Contohnya Michael Jackson. Ni adik-adik yang muda mungkin tak cam Michael Jackson ni. Michael Jackson ni legend lah. Michael Jackson ini, dia meninggal umur 50 tahun. Muda. Mati umur 50, dia meninggal 25 Jun tahun 2009. Kalau kita baca sejarah hidup Michael Jackson, dia orang yang sangat jaga kesihatan. Michael Jackson ni dia tidur bukan dalam bilik macam kita. Bukan atas tilam, atas katil. Dia tidur dalam pressurized oxygen chamber. Macam satu bekas tiup besar, dalam tu ada oksigen. Dia nak nafas dia bersih. Tidur. Dia mandi tak pakai air pipe. Dia mandi pakai air Perrier, sparkling water. Air bersih. Kita baru kena mask masa Covid ni pakai topeng. Dia daripada dulu dah pakai topeng. Dia tak salah orang pakai sarung tangan. Dia lama dah higieniknya. Dan dia beritahu doktor dia, saya nak hidup 150 tahun. Tapi Allah potong 100 tinggal 50. Biar tuan-tuan, hak tak pernah mandi air sparkling, molek je 70 dah. Tak boleh nak kata. Bukan kita nak mengejek dia, dah ajar dia dah begitu.
Bukan dia tak usaha, dia usaha. Ada satu selebriti television nama Godfrey Geo, umur baru 35 tahun, mati mengejut. Orang jadi pelik dia mati sebab dia ni kena SCD, sudden cardiac death. Mati serangan jantung. Padahal dia ni pengacara rancangan sukan. Badan sado, fit, berlari panjat dinding, sihat betul. Dia pengacara rancangan, ada satu rancangan, dia macam rancangan fizikal sekarang, American Ninja punya style, jenis panjat-panjat dinding tu, mati. Kita orang keliling kita, ayah kita ke, saudara mara ke kawan, berapa orang mati jantung? Pasti ada. Cuma kita tak tahu bila hak kitanya. Sebab itu sekarang dicadangkan supaya rakyat Malaysia ni mesti tak boleh tidak diajar kemahiran dalam CPR, Cardiopulmonary Resuscitation. Mesti pandai menggunakan alat, membuat CPR ataupun menggunakan alat AED. AED ni Automated External Defibrillator. Dia kita di Malaysia ni adalah penyakit jantung tinggi, tapi tempat-tempat awam tak ada alat-alat AED, tak ada. Saya masa zaman kerak ke Singapura dulu, masjid-masjid di Singapura semua dekat dindingnya akan sediakan defibrillator ini. Macam kita di Malaysia ni, airport KLIA ada lah, dia letak satu. Surau masjid saya tak pernah jumpa. Surau tuan-tuan kalau buat ni first lah saya ingat. Tapi benda tu mahal, sebab dia sekali guna. Dia tak ada refill, dia tak ada benda, jadi memang parok sikit lah. Tapi kalau ada, baguslah. Sebab kita surau tuan-tuan, tiap-tiap malam kambing, tak betul tu sebenarnya. Kambing exercise tak. Ni contoh. Masa tu saya surau masjid, saya selalu kempen, makan tiap-tiap malam. Exercise tak buat. Kenalah senang aerobik, buat program. Kena ada program mengayuh basikal, golf amal. Minimum mesti beli alat gimnasium yang simple-simple letak di surau. Supaya jemaah kita diajar, dididik, you nak makan silakan. Tapi mesti exercise. Supaya jangan disebabkan makan lepas isyak jadi jantung, jadi sombat apa semua. Tak nak. Kita sediakan tempat exercise, you mesti datang exercise. Terus sekarang di Masjid Negeri Pahang, kita buat, kita hari-hari bagi makan korang. Rasa bersalah juga kalau bagi makan saya saja ke jemaah. Takut dia gemuk, dia apa. Jadi kita rasa bersalah. Jadi kita sediakanlah ada sikit-sikit alat-alat senaman, hak ringan-ringan, kayuh basikal ke apa ke. Jadi kita minta jemaah kita exercise lah juga. Sambil-sambil tunggu maghrib isyak ke, nak duduk iktikaf tu, kayuh basikal sekejap. Dapat buat beberapa set sehari, okey lah. Tapi saya ingat kalau kena buat tu, Bilal dengan Imam kena buat dulu sebenarnya. Bilal dengan Imam, hak gemuk sebenarnya jemaah. Dia bukan sini, cerita masjid lain. Imam hak banyak gemuk. Tapi memang mahal lah. AED tu bracket dia saja 200 lebih. Belum benda dia lagi. Memang mahal. Tapi saya fikir memang kena ada. Kita tak tahu jemaah kita tengah-tengah semayang, Allah gitu kan. Tapi kalau mati dalam surga, biar je lah tuan-tuan. Masuk surga, biar je lah. Tu yang tak boleh beli defibrillator tu. Ngapa tak boleh? Biarlah ustaz, dia mati. Korang mati dalam surga. Yalah, tak payahlah beli. Tak payahlah beli. Tapi di tempat awam kena ada. Tempat awam. Saya ingat sekolah kena ada. Tempat public lah, mesti mau ada. Kita tak jangka apa berlaku pada orang yang mari tempat kita. Tapi lah masalah jantung ni, kalau tanya pada doktor, apa sebab? Dia kadang, terutama orang muda-muda, sekarang kita merasa khawatir. Budak-budak muda, umur belum 50, baru 40 lebih, ada masalah jantung dah. Ada sumbat dah. Sebab rokok elektrik, vape dan macam-macam, benda tak senonoh belaka. Campur makan lagi, campur malam tak tidur. Dia badan kita mesti tidur. Masalah orang kita sekarang, dia terbalik. Siang tidur, malam jaga. Tak boleh. Jangan lawan fitrah. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan malam untuk tidur dan berehat. Surah An-Naba ayat 9. Ayat lain. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Kami jadikan siang untuk meneruskan kehidupan. Tapi orang sekarang dia jadi terbalik. Itu body clock dia jadi bingung. Maka itu antara punca lah kata doktor menyebabkan kita ni mudah sakit, kurang rehat.
Maka hadirin hadirat sekalian, melihatkan kepada mudahnya kita sekarang ni mati atau penyebab kematian, maka wajarlah kita ini berazam, berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau takdir pun aku mati, biarlah mati cara molek. Hal ni kita nak bincang ni, husnul khatimah ini. Apa sebab mustahak minta husnul khatimah ini? Sebab keadaan ketika kita meninggal dunia itu ada nilai. Cara kita mati tu ada markah. Sebab balasan baik ataupun balasan buruk yang akan kita terima bergantung kepada keadaan ketika kita mati. Mati kita tu ada membawa kesan. Innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi, amalan itu melihat kepada ending dia. Hadis Bukhari. Penutupnya bagaimana? Sebab itu para salafus soleh, mereka sangat risau bagaimana finishing mereka. Mereka tak fikir starting. Finishing macam mana? Macam kita dah mari surah, alhamdulillah. Selama ni mungkin semayang di rumah saja. Sejak ada surah, kita pun berjinak-jinak pergi ke surah. Kita pun bersyukur, ya Allah, alhamdulillah umur sekarang dapat berjemaah di surah-surah dekat. Orang salafus soleh, dia akan fikir, macam manakah aku di akhir nanti? Adakah finishing aku nanti, aku masih lagi istiqamah di surau? Dia sentiasa risau pengakhiran dia. Baik itu kata Anas bin Malik, "Iza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu. Qalu kaifa yasta'milhu? Qal yuwaffiquhu li'amali salih qabla mautih." Kata Anas, Nabi pernah sebut, kalau Allah nakkan kebaikan pada seorang hambanya, Allah akan memberi manfaat kepada hambanya itu. Sahabat bertanya, bagi manfaat bagaimana ya Rasul? Allah akan bimbing dia untuk beramal soleh sebelum dia mati. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ini banyak berlaku orang sekeliling kita. Masa muda, lara, nano, macam-macam maksiat buat. Tapi lepas penceng, alhamdulillah, dia punya turning point tu ada. Dia berubah. Kenal sejadah, kenal surah, kenal masjid. Dan dia konsisten beberapa tahun meninggal dunia. Mana penghujung dia, Allah bimbing dia ke arah kebaikan. Kita tak tahu lagi. Oh, masa ni okey, alhamdulillah ni. Tiba masuk air pula dah. Mati. Tengah balin daun teruk mati. Allah. Padahal sebelum tu ahli surau. Itu kita paling takut sekali. Sebab itulah hadirin hadirat sekalian, rendahkanlah diri dengan Allah. Berdoa pada dia, mesti mati dalam keadaan orang baik. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman, takutlah kamu kepada aku dengan sebenar-benar takut. Mu jangan mati melainkan dalam keadaan mu Islam, kata Allah. Surah Ali Imran ayat 102. Kita minta pada Allah biarlah mati dalam Islam. Tapi ni kita rasa kita risau. Adakah kita dapat benda itu? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Tuan-tuan sekalian, hadirin hadirat sekalian, orang paling takut kalau tak dapat husnul khatimah, dia akan jadi su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni pengakhiran hak tak molek. Cara ending yang tak molek. Kata ulama, su'ul khatimah ni ada dua tingkatan. Pertama, tingkatan rendah. Yang kedua, tingkatan paling teruk sekali. Tingkat paling rendah adalah orang yang hatinya cenderung kepada urusan dunia, selalu ikut nafsu syahwat, dan bila dia nak mati pun dia masih lagi mengikut kehendak syahwat dia. Bahkan ketika dia mati pun dia masih cenderung kepada urusan dunianya. Contoh nak mati lele, masih lagi panggil anak, tolong telefon ke PA, hari ni ada orang nak buat appointment lah, ini bisnes. Masih cerita meniaga lagi, nak mati lele lah. Wayar penuh, doktor nak tidur kan dah. Masih lagi berfikir hal duniawi. Sedangkan patutnya masih tu dia dah fikir hal akhirat dia dah. Nak mati sangat, kaki dah sejuk, masih ingat bisnes. Contohlah. Tingkat yang paling teruk, orang yang hatinya penuh dengan penentangan terhadap Allah. Bila dia nak mati tu, dia marah kenapa dia mati.
Why me? Ramai-ramai orang di Kemaman ni, ngapa saya yang perlu mati hari ni? Apa salah saya? Saya jogging sokmo. Saya exercise sokmo. Saya tak minum kedai, saya minum di rumah. Saya minum air kowe 8 botol sehari. Apa lagi dosa saya? Why me? Dia marah ke Tuhan. Dia tak tahu Tuhan jawab, why not? Bapa mu nak marah aku? Aku bos. Marah pula Tuhan pada dia. Dia boleh marah. Kata Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia mengatakan su'ul khatimah ni ada beberapa sebab. Ni kita kena hati-hati. Tapi saya fikir tuan-tuan di hadapan ni rasa tak buat benda-benda ni, insya-Allah husnul khatimah belaka. Nombor satu, kata dia orang hak lalai semayang. Dia bukan tak semayang, dia lalai lah. Jadi lalai ni bahasa jenis subuh cerah sangat, asar gelap sangat. Lalai lah maknanya. Semayang asar pukul 6.45 tak agak. Semayang subuh pun 6.45 juga. Dah macam mana? Dia minat betul nombor 6.45. Tak betul. Tak apalah, itu bukan tak semayang, dia lalai. Jadi lalai semayang ni, dia boleh menyebabkan kematian yang tak berapa syok. Yang kedua, kata dia, mudminul lisyarbil khamar. Orang yang konsisten minum arak. Dia kalau tuan-tuan tak minum, ataupun masa muda penuh minum, sekarang dah tak sentuh berapa tahun dah, tak ada masalah lah. Tapi kalau habis ceramah dia pergi minum pula, tak ada lah. Tak ada lah. Tunggu habis ceramah, aku nak pergi minum ni. Yang ketiga, al-aqul liwalidai. Orang hak daka pada mak ayah. Ni pun payah nak dapat kematian hak molek. Yang keempat, alladhi yu'zil muslimin. Orang hak zalim orang, scammer, tipu orang dan sebagainya, dia payah dia nak mati esok. Dan yang kelima, al-musriruna 'alal kaba'ir wal mubiqat allazi lam yatubu ila Allah minha. Orang yang terus-menerus bergelumang dengan dosa dan memang tak ambuh taubat, payah mati. Contoh, dia ambil rasuah misalnya, dan dia menormalisasikan pula rasuah. Padahal rasuah ni dosa. Rasuah ni kena laknat. Allah laknat, Nabi laknat. Tapi dia masih ambil dan dia tak rasa salah dan dia normalisasikan pula. Dia kata ini bukan rasuah ustaz, ini rasa. Rasa tak apa. Dia ada kitab dia sendiri. Tak boleh lah. Payah mati esok. Dosa jangan normalisasikan. Riba misalnya. Orang yang melakukan transaksi riba, itu sama dia berperang dengan Allah. Itu dalam hadis. Dalam hadis lain, orang yang riba, sama dosanya dia berzina dengan mak dia sendiri. Tapi orang yang suka dengan dunia riba, dia normalisasi kan. Ini esok, kalau tak sempat, lam yatubu ilallah, kalau tak sempat taubat, matinya tak berapa syok. Matinya itu payahlah. Baik itu mari kita berdoa kepada Allah, supaya kita ni jauh daripada su'ul khatimah, dapat husnul khatimah. Dalam Quran banyak dicatatkan bagaimana orang-orang dulu mereka berdoa kepada Allah supaya dapat husnul khatimah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Bagaimana Allah rekodkan dalam Quran, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan para nabi yang menyeru pada kami, berimanlah kamu kepada Tuhan. Maka kami pun beriman. Wahai Tuhan, ampunkanlah dosa kami, hapuskanlah dosa-dosa kecil kami, matikan kami bersama orang yang buat kebaikan. Surah Ali Imran ayat 193. Sama juga Nabi Yusuf alaihissalam. Allah rekodkan doanya dalam Quran. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku dunia sampai akhirat. Matikanlah aku dalam keadaan Islam, gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Surah Yusuf ayat 101. Sama juga tukang sihir zaman Firaun, mereka asalnya nak cabar Nabi Musa.
Firaun suruh buat magic dia orang buat magic. Sekali Nabi Musa datang, campur tongkat jadi ular. Jadi tukang sihir pun kata, wah, ini beyond daripada ilmu kami. Kami habis betapa banyak dah belajar tentang ilmu magic. Oh, ini bukan magic lagi ni. Mustahil tongkat jadi ular. Jadi mereka pun beriman pada Nabi Musa. Maka Allah rekodkan doa mereka. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikan kami dalam Islam. Surah Al-A'raf ayat 126. Memang Firaun murka, titah bunuh pada semua ahli sihir dia. Tapi mereka sempat berdoa matikan dalam Islam. Nabi pun ada banyak hadis lah mengajar kita, jangan jemu doa minta mati dalam keadaan molek. Allahumma ja'alil khaira fi a'marina akhiraha wal khaira fi a'malina khawatimaha wal khaira fi ayyamina yauma alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku umur yang terakhirnya terbaik, dan sebaik-baik amalanku adalah amalan pengakhirannya, dan sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku mati menghadapmu. Hadis Tabrani. Yang penting tuan-tuan malam ni, bila cerita hari mati, jangan takut mati. Itu nombor satu. Man ahabba liqa Allah wa ahabba liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Nabi sebut, siapa yang tak embuh jumpa Allah, mana tak embuh mati, Allah pun tak embuh jumpa dia. Mati ni jumpa Allah. Dia tak embuh jumpa aku tak embuh jumpa dia. Dan siapa yang suka bertemu Allah, aku pun suka bertemu dengan dia. Jadi nombor satu nak husnul khatimah, jangan takut mati. Macam mana huraiannya ni saya akan terangkan kemudian. Kita beri laluan sebentar kepada azan isyak yang akan berkumandang sebentar saja lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah pada malam ini. Kita minta izin pada jemaah untuk anjak sikit saja pelaksanaan solat isyak berjemaah untuk memberi luang saya ngabihkan ceramah malam. InsyaAllah tidak panjang. Sebelum jam 9 kita berhenti insyaAllah ya. Tadi kita sebut, untuk pengakhiran yang baik ini, kita tak boleh tidak. Nombor satu, jangan takut mati. Orang yang takut mati, something wrong. Orang yang takut mati bererti dia belum taubat. Sedangkan kata ulama, antara tanda taubat diterima adalah ayyakuna musta'iddan lil maut, nadiman mustaghfiran lima salaf min dhunubihi. Tanda orang yang bertaubat ni dan taubat diterima, musta'iddan lil maut. Dia dah standby mati bila-bila. Sebab dia dah taubat. Kita ni jadi takut nak mati sebab memang tak bertaubat. Istighfar kurang, solat taubat jarang-jarang, jadi tak berapa confident mati. Maka nombor satu, jangan takut mati. Bukan kita minta mati, dah. Tapi andai kita ditakdirkan mati. Contoh tengah duduk rumah, ngak dada. Sudah jantung pula aku ni. Takdir aku mati malam ni, aku redalah ya Allah. Gitu. Jangan menyanyi pula. Andai ku tahu teng teng teng. Kapan dia nyanyi lagu kapan tiba ajal. Tak payahlah menyanyi. Kita standby je. Ya Allah, kalau mati pun aku pasrah lah ya Allah. Dia tak ada apa dia nak takut. Aku dah taubat kesalahan dulu-dulu. Aku buat dosa, yes, tapi aku dah bertaubat. Prinsip kita mudah saja. We do the best, let God do the rest sajalah. Kita yang terbaik dah. Pergi ke Mekah, minta ampun, sedekah, tolong orang. Allah terbaik dah kita buat. Serah pada Allah lah menimbangkan nak apa dosa tu pun tidak. Jadi tak takut. Yang takut ni memang tak ada usaha langsung. Jadi ini nombor satu. Nombor dua, kata ulama, husnul khatimah ni adalah, ini akan terjadi pada diri kita bila kita nak mati nanti. Kata ulama dalam Quran, orang yang mati molek akan diberi khabar gembira kepada dia ketika dia nak mati tu. Ini Allah sebut dalam Quran.
Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya orang yang bagus, tinggi iman, kuat istiqamah dan macam-macam lagi, ketika dia nak mati akan datang dua malaikat memberi khabar gembira kepada dia. Jadi kita nanti ni awak mati molek lah. Katalah accident, ni contoh na'udzubillah. Boom, accident, kita pun tercampak keluar daripada cermin, menerak atas highway. Darah penuh. Dalam hati aku ni mati ni. Kalau tara ni darah ni mati ni. Lepas tu pula kaki sejuk. Ya dah tarik nyawa dah aku ni. Habislah, matilah aku. Matilah. Tak apalah, matilah. Masa itu akan datang dua malaikat. Ala takhafu wa la tahzanu. Datang malaikat pujuk kita. Bang, don't worry. Be happy. Abang clear. No problem. TikTok boh. Oh, ya ke? Ya. Malaikat seorang lagi. Don't worry. Line clear. Jadi, masa itu, kita bergembira. Allah Ta'ala, malaikat tersebut, bergembiralah dengan surga yang Allah akan janjikan kepada awak nanti. Ni tuan-tuan balik, boleh rujuk surah Fussilat ayat 30. Surah Fussilat ni mustahak. Sebab rupanya akan ada malaikat memberi semangat pada kita ketika nak mati. Dia beri semangat ni mustahak tuan-tuan. Mati ni sakit. Cabut nyawa tuan-tuan. Ni bukan cabut kuku. Cabut kuku pun menggelepar kita. Nyawa mana pernah pisah dengan kita daripada lahir. Tak tahu kau tuan-tuan pernah putus nyawa sekejap. Tapi menurut kajian sains, manusia ada masa putus nyawa. Masa bila? Masa bersin. Orang bersin dia tak bernyawa sebenarnya. Itu saintifiknya lah. Tapi nyawa tak pernah ditarik keluar. Rambut berapa kali potong. Tapi nyawa tak. Jadi dia nak keluar. Saya ingat, nak buang lemak dalam perut pun selulit tu ingat senang. Sedut pakai mesin. Buk. Buang lemak ni pula nak cabut nyawa. Melekat dalam badan ni. Tapi ketika itu, kita akan ada malaikat beri semangat. Dia ahli sukan pun kalau dapat jurulatih yang bagi semangat. Dia orang semangat main. Dia kena ada orang bagi semangat. Siapa? Dua malaikat, kata Allah. Surah Fussilat ayat 30. Jadi kalau tuan-tuan nanti kalau terbaring tepi highway, darah penuh, ambulans tak datang, kaki dah sejuk, kaki tak rasa, naik sampai ke pusat sejuk, aku ni mati ni. Tak ada malaikat sampai cerah tak datang, kena risau sikit lah. Rupa scammer, mati scammer. Awak scan duit orang malah payah mati. Biar piah atas kepala pun scammer. Tak boleh scammer payah mati. Tak boleh. Scammer payah mati. Nipu orang mana boleh. Order lain sampai lain. Tak boleh. Apa tanda-tanda husnul khatimah ni untuk kita tengok orang pula. Sebab kita dah mati, tak peduli dah kita. Apa tanda tu orang nak tengok lah. Untuk kita pula nak tengok orang, apa tanda orang tu husnul khatimah. Saya percaya tanda-tanda yang saya sebut ni, tuan-tuan pernah jumpa orang-orang yang kita kenal, ada tanda ni pada mereka. Kalau ada, itu dia mati baik tu, mati molek. Mungkin ayah kita, mungkin mak kita, mungkin anak-anak kita. Ada tanda-tanda dia. Nombor satu, mengucap dulu kalimah syahadah. Ini yang first class. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa penghujung hidupnya boleh ucap la ilaha illallah, masuk surga. Tapi payah tuan-tuan. Kita hantar orang mati berapa ramai? Bukan hantar orang pergi kubur. Istilah kalau orang kampung menghantar mati ni, kita ajar dia mengucap apa semua kan. Bukan senang nak keluar pada mulut la ilaha illallah. Bukan senang. Tanya orang duduk hospital. Yang orang nak mati nazak. Mulut tak boleh buka dah. Nak wayar masuk mulut gini, pipi penuh, ngetiup macam-macam. Sebab itu Nabi sebut la ilaha illallah. Itu memang full mark, 100 markah. Tapi tak ramai orang dapat. Biasa orang dapat sebut Allah sajalah. Allah. Sebab itu kalau salafus soleh zaman dulu, bukan bahasa la ilaha illallah, boleh berzikir lagi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Sampai begitu.
Sebab amalan dia masih hidup membawa amalan di hujung hidup dia. Ni bukan mengucap macam drama Melayu pukul 10 nak mati asyhadu alla ilah. Macam masuk Islam kat Perkim pula gaya. Mana ada orang mati mengucap asyhadu alla, Allah nak buat skrik pun agak-agak lah. Dia orang mati ni sebut simple-simple je. Jarang boleh jumpa la ilaha illallah mati, tak ada. Biasanya Allah gitu saja. Itu pun dah tahap lebay sangatlah tu. Biasa tak bunyi. Saya pernah jumpa 2-3 jenazah sebelum mati mencarut pun ada. Ada. Sebab tarikan nyawa ni dia adalah kejutan. Dia sentak kan, dia tarik pada kaki, nampak ngelitik. Nampak bila dah nyawa tu tak ada, kaki tu lurus balik. Lepas tu kaki dia akan jadi tegak ke depan, tu tanda dah tak ada nyawa. Tarik gelepar. Bila sampai nak lah tarik, malaikat tarik begitu. Bila dia tarik sentak, kalau orang tu jenis melatah, memang mencarut lah. Tubik habis hok dalam kain apa semua. Baik tu tuan-tuan, daripada sekarang kena berlatih. Bila orang cokek kita, kena sebut zikir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cokek sekali lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kok ada jenis asal mata je sebut dalam kain orang. Tak boleh. Kena berlatih daripada sekarang. Berlatih. Sebab kita tak tahu. Tengah bawa kereta, berapa orang kena stroke masa bawa kereta. Mujur stroke kalau strike terus. Semua bola habis. Lagi tak boleh sebut apa-apa. Allah. Bolehlah tahan sikit. Kalau tu takut terkeluar meletak molek. Itu doa pada Allah lah. Lepas itu latih mulut kita menyebut la ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ataupun amalkan macam mana? Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkatkanlah aku ketika matiku dan selepas matiku. Allahumma inni ashhadu annaka antallah allazi la ilaha illa anta wahduka la syarikalak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk abu bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfir dhunuba illa anta ataupun illa ghairuka. Kalau nak mudah tuan-tuan, tiap-tiap pagi dengan petang, maknanya lepas subuh dengan lepas asar, bacalah maksurat. Baca maksurat. Ada jual di kedai tuan-tuan, dalam internet pun ada, Google pun boleh. Maksurat, dia ada maksurat sughra, ada yang kubra. Untuk hak tak berapa ada masa, baca sughra, dia pendek sikit. Sambil-sambil pergi kerja ke, waktu duha dalam kereta jam, on the way nak Kuantan ke, boleh pasang di YouTube, tuan-tuan baca. Dalam tu semua bacaan maksur. Maknanya hak ambil daripada Nabi ajar. Antara doa-doa yang kita baca tadi ada dalam maksurat. Jadi bila lama diamalkan, benda tu sebati dengan kita. Barulah insya-Allah tidaklah melatah benda pelik-pelik ketika putus nyawa nanti. Selain itu kata ulama, amalkan juga membaca surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Selalu baca. Ni yang pertama, first class punya husnul khatimah. Yang kedua, tanda kita nanti mati molek, bila jenazah kita nanti disolatkan oleh lautan manusia. Oh, ni first class punya orang. Tuan-tuan, berapa orang kita kenal dalam hidup kita, orang-orang yang dah meninggal dunia. Jenazah dia orang semayang 3-4 kali. Bertukar-tukar jemaah semayang. Dan orang-orang macam tu biasanya bukan kaleng-kaleng lah. Biasa orang alim, orang baik, orang soleh, orang yang disayangi, orang yang dihormati. Lepas itu Nabi sebut, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una law illa syuffi'u fihi. Tidaklah satu mayat yang disemayangkan oleh sekelompok orang Islam yang jumlah mereka minimum mencapai 100 orang, melainkan dia akan dapat syafaat daripada orang yang minta syafaat itu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kita nanti
pastikan. Bila kita dah mati, kita tak boleh nak double check sangatlah. Cuma kena maklum daripada sekarang, pesan pada anak isteri, abah atau abang mati nanti, pastikan orang semayang lebih pada 100. Macam mana cara? Lepas tu zaman dulu, kalau orang mati, saudara mara si mati akan pergi ke sekolah-sekolah agama ambil budak asrama. Zaman sekarang tak tahu ada passion dok tu. Dulu saya sekolah agama, sekolah Arab. Jadi memang budak asrama, orang mari semua ambil. Suka pergi semayang jenazah tuan-tuan, dapat RM2. Suka masa tu. RM2 zaman itu. Tapi saya pergi Cina mati RM5, mahal lagi. Pergi nangis tak ada baca apa. Pakai baju kuning. Nangis. Tapi jangan ikutlah itu zaman budak lu kan. Pergi ke mana lu rajak pergi je. Semayang jenazah ambil budak sekolah Arab masa tu. Sebab dia nak orang tu jangan kurang 100. Dia kalau tak dapat 100, katalah perumahan tak ramai orang atau kampung tu tak ramai orang, 40 pun okey. Tapi jangan less than 40. Kalau kurang 40 tak syok. Sebab 40 tu minimum. 100 sedap, tapi lagi ramai lagi bagus. Sebab itu ulama dahulu Allah beri kemuliaan disemayangkan oleh lautan manusia. Diriwayatkan oleh Qasim bin Ashdaq daripada Ahmad bin Zuhair dari Muhammad bin Yazid Ar-Rifa'i, dia bercerita, sekalipun Amr bin Qais Al-Mala'i meninggal dunia di sebuah pekan yang terpencil di Parsi, kampung dia Tulu. Tapi ketika dia meninggal, jenazahnya diuruskan oleh ribuan manusia yang tak tahu mari daripada mana. Selepas selesai dia dikebumikan, tengok keliling, tak ada dah orang ramai tadi. Mari mana? Zaman tak ada Facebook, tak ada apa. Maknanya adalah yang kita tak tahu, tak kenal, mari. Makhluk-makhluk yang kita tak kenal, mari. Berkat. Begitu juga ketika Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, Imam Hanbali. Ketika itu Khalifah Al-Mutawakkil diarahkan berapa orang, kira berapa orang hak mari. Dia Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia dengan Khalifah Abbasiyah tak baik. Dia ni macam lawan arus sikit. Bukan dia pembangkang, tak. Fatwa dia bercanggah dengan kehendak kerajaan. Masa tu kerajaan Abbasiyah nak suruh buatkan keputusan Quran adalah makhluk. Imam Ahmad tak setuju. Dia kata Quran bukannya makhluk, kita makhluk. Quran ni kalamullah, sifat Allah, percakapan Allah. Jadi bila dia bangkang pada raja dia, murkalah. Jadi dia memang pernah dipenjara, kena sebat macam-macam Imam Ahmad bin Hanbal ini. Jadi ketika dia meninggal, Khalifah Al-Mutawakkil arahkan pegawai dia, kira berapa orang hak mari sembahyang jenazah dia. Sebab dia ni ulama yang keluar masuk penjara. Dia bukan dan sangat nak ceramah mengajar ke ni, tak dan. Dia pejuang. Jadi Khalifah ingat dia ni tak ada follower, tak ada pelajar, tak ada anak murid apa semua. Dalam rekod rasmi Khalifah Mutawakkil dapati anggaran manusia hak mari urus jenazah dia 2,300,000 orang. Zaman itu bayangkan barakah. Masa Imam Abdul Rahman Al-Auza'i meninggal dunia, tidak terhitung jumlah manusia yang hadir untuk semayang jenazah dia saja. Tak boleh nak kira. Ramai sangat. Sehingga dalam kitab menyebut ada 30,000 orang Yahudi dan Nasrani masuk Islam kerana kematian dia. Sebab begitu kagum dan takjub. Mana ramainya manusia. Imam Auza'i ini bukan calang-calang ulama. Imam Auza'i ini, Imam Malik tu anak murid dia. Anak murid dia champion. Dia ni tok guru. Dan dia pernah ada mazhab Al-Auza'i. Mazhab Al-Auza'i ini bertahan selama 220 tahun. Di Lebanon, di Jordan, di Syria, di Palestin. Di belah Syam banyak. Dan di Andalus pun diamalkan. Tapi mazhab dia tak berkembang macam Imam Syafi'i lah, atas sebab-sebab mungkin murid dia tak mengajar ke apa, dia habis begitu saja. Jadi ini Imam Abdul Rahman Al-Auza'i. Sama juga ketika Sahal bin Abdullah Al-Tastari rahimahullah meninggal dunia, jenazahnya didatangi oleh lautan manusia.
Lautan manusia. Pada kampung dia tu kecil je. Tak tahu orang mari daripada mana. Sehingga kan ada satu orang mokcik, dia kata, saya tengok tadi jenazah dia, ada satu rombongan daripada langit turun. Bukan daripada darat ikut kereta ni, daripada langit pun ada turun. Tak tahu mari pada mana. Mungkin makhluk yang kita pun tak reti lah. Sama juga pada hari kematian Al-Mughirah bin Hakim rahimahullah, julung-julung kali Masjidil Haram lengang, Kaabah tak ada orang. Semua orang pergi urus jenazah dia. Masa jenazah Abu Fayyan ataupun Zunun Al-Misri dan juga Ibrahim Al-Muzani, ni sahabat karib kepada Imam Syafi'i, ketika mereka dibawa oleh lautan manusia ke kubur, bukan sekadar manusia, burung-burung terbang rendah. Macam jet pesawat lah, mengirim pesawat diraja. Burung terbang. Cerita-cerita ni bukan cerita rekaan. Tuan-tuan boleh baca cerita-cerita ni daripada pengkaji-pengkaji sejarah Islam terkemuka. Sebagai contohnya Abu Muhammad alias Abdul Haq, dia buat satu kitab tajuknya Al-Aqibat. Dalam tu cerita-cerita motivasi untuk kita lah. Bagaimana ada orang, bukan Nabi, bukan sahabat, orang macam kita, tetapi kerana mereka ni amalan bagus, tak menipu orang dan sebagainya, matinya mulia. Orang ratusan lah boleh uruskan. Cuba imbas balik orang-orang yang kita kenal. Mungkin ayah kita, mak kita, ustaz-ustaz kita kenal penceramah mana ke, tengok berapa ramai orang urus. Baik tu orang nak mati di Mekah, tuan-tuan. Mati di Mekah ni sebab yang semayangkan kita ribuan orang. Ribuan, tak nak ke orang? Ribuan dah lah. Ribuan semayangkan kita. Ribuan tu pula dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram ni doa mustajab. Baik tu orang berdoa mati di Mekah. Kita kan lepas semayang fardu di Mekah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyap sekejap. Kita pun berjalan lah nak pergi cari teh tarik. Akan ada announcement. As-salatu alal amwat rahimakumullah. Kita pun U-turn balik semayang juga lah. Tengok orang semayang berapa ribu. Jenazah yang bawa. Nak fadilat ribuan orang itu. Tapi sayang orang Malaysia, tak nak dia mati di Mekah. Dulu ada, saya dengar cerita orang zaman dulu lah, punya takut mati di Mekah, takut lembu sini tak ada orang jaga. Jadi dia awal-awal buat amalan-amalan yang pelik untuk nak tahu dia mati Mekah atau tidak. Amalan khurafat belaka ni. Antaranya ada satu tiang dekat Masjidil Haram tu nama tiang jin. Tiang dia tiang paling kecil berbanding tiang Masjidil Haram yang lain. Tiang Masjidil Haram kan besar-besar. Dia ada satu tiang kecil sikit. Tak sebutlah kat mana kan tuan-tuan cari pula tiang tu. Jadi orang amalan orang tua dulu dia peluk tiang. Tiang tu kata dia kalau peluk, bertemu jari dengan jari kanan dengan kiri, tanda panjang umur. InsyaAllah kalau buat haji 44 hari, balik semula Malaysia. Tapi kalau peluk jari tak sampai, mati Mekah. Oh dia pun risau. Oh, termenung lama. Sudahlah mati Mekah. Lembu aku siapa nak tak cara lagi. Harta tak paraik lagi. Hal ni. Dia banyak mikir. Jangan gitu. Mati je lah Mekah. Ribuan orang akan doakan kita. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tanda husnul khatimah. Ini berdasarkan dalil. Mati di Madinah Al-Munawwarah. Orang mati di Madinah husnul khatimah. No doubt about it. Kalau ada kawan-kawan kita, saudara kita mati di Madinah, tuan-tuan tahniah lah kat dia. Rezeki dia tu. Saya dulu pernah sekali pergi haji ke umrah, saya tak ingat. Balik pada Madinah, ada jemaah kita lah orang Malaysia. Makcik tu dengan anak dia, anak lelaki. Dia duduk di business class, duduk depan lah. Tapi bila kita tengok ke airport, naik flight, dia macam tak happy, dia berdua tu. Biasa kan kita nak balik Malaysia tu adalah teruja sikit nak balik, boleh jumpa cucu. Naik pula business class, sedap tuan-tuan, boleh baring sampai Kuala Lumpur, tidur, manjang kaki begitu. Tapi dia macam tak happy, bila kita lalu pun macam dia sugul begitu. Jadi kita ringan mulut, tanyalah, apa masalah? Rupanya suami dia meninggal di Madinah.
Dia datang satu keluarga bertiga, balik berdua je lah. Dia kata, sedih ke kau? Saya ni bercampur bau. Sedih sebab yalah kita mari bertiga balik berdua, tapi gembira pun ada. Ini dia panggil bercampur bau. Sebab suami dia mati tempat mulia, Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan, dia kongsi tanah kubur sekali dengan Nabi, jiran dia. Baik itu rezeki sungguhlah orang mati Madinah. La yasbiru ahadun ala lawaiha fayamuta illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman. Mana orang yang bersabar kepada kesusahan Madinah, kemudian dia mati, aku beri syafaat kepada orang ini dan aku jadi saksi untuk dia pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Syekh Al-Mubarakfuri, wallahu a'u fil lughati syiddati wa syiddatu ma yusibu al-insanu fi badanihi bisababin syiddatil har wal bardi wa nahwa dzalika. Yang Nabi sebutkan sebagai kesusahan Madinah itu adalah kesusahan kerasnya cuaca di Madinah. Dia ada orang yang mati di Madinah ni kadang-kadang tak tahan dengan cuaca Madinah. Madinah ni cuacanya tak boleh nak jangka. Kalau sejuk, sejuk sangat. Kalau panas, panas sangat. Ada hari kita pergi hujung tahun bulan 12. Dalam hati memang sejuk lah. Sebab tengok gambar orang Instagram semua pakai jaket. Kita bawa lah jaket macam nak pergi Antartika gaya pergi jaket. Pakai-pakai panas pula berdering. Ada hari tengok panas. Kita pun tak pakailah jaket. Turun-turun, sejuk pula. La ilaha illallah. Tak boleh nak jangka. Madinah ni orang tak tahan, memang mudah sakit. Lepas tu ada jemaah masa di Mekah dia sihat, pergi Madinah batuk. Itu biasa. Madinah ni kalau batuk, tak pelik. Sebab Madinah ni sakit biasa. Sahabat Nabi pun ketika mula-mula hijrah, ramai demam. Ramai batuk. Cuaca tak tahan. Sebab kita di Mekah, panas. Pergi Madinah sejuk. Panas sejuk, panas sejuk, tak tahan. Itu mudah kena batuk. Tapi di Madinah ni biasa batuk. Yang tak kena batuk di Madinah ni cuma unta dengan tiang elektrik. Hak lain semua batuk. Janganlah tuan-tuan pelik kalau kena batuk. Kecuali hak pakai mask, minum air masak banyak. Tu yang ketiga, mati di Madinah. Jangan terjun hotel pula bunuh diri. Tu mati sesat namanya. Oh, Ustaz Rabah mati syahid. Oh, aku terjun dalam hotel tu bunuh diri. Tu hak ketiga. Hak keempat kita ringkas ya. Yang keempat, nak husnul khatimah, tandanya adalah mati keluar peluh, berpeluh dahinya. Mautul mu'mini bi'irkil jabini. Ini hadis Tirmizi dan Imam Ahmad. Kata Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu anhu, Nabi sebut kematian orang beriman adalah dengan peluh di dahinya. Kadang peluh, ada masa keluar air mata. Oh, itu husnul khatimah. Tuan-tuan tak payah sedih sangatlah. Dia sedang sedap duduk surga dah. Kita ni tak tahu mana pergi lagi ni. Kalau tengok mak kita, ayah kita lah, mati Allah, matilah ayah aku. Dia pun tengok, basah dahi dia. Meleleh air mata. Itu bukan dia menangis sebab mati. Tak. Dia kata sedih tinggal cucu. Tak cara cucu dah mati. Dia sedang dia tangisan dalam kegembiraan. Melihat nikmat sedang menanti dia. Dia sedang terbaring tu. Aduh, anak aku dilamat pula tanah aku. Aku nak masuk surga ni. Hai, budak ini. Nak tunggu orang Kuala Lumpur balik lah. Nak tunggu orang Amerika balik. Buruk begitulah aku sini ni. Bleber dia. Dia sedang, bidadari lambai begini. Abam. Kita pula terhege-hege. Baju dia mati tak buka lagi. Bila nak urus jenazah aku? Marah dia. Jadi kalau perlu ada air mata, husnul khatimah. Gembiralah kita. Jadi kalau orang kuat isap rokok, kalau dia mati, tubik kuning pada hidung dengan mulut dia. Nikotin tu agaknya dia berbuih ke apa tak tahulah. Husnul khatimah jugalah kira tu ya. Nikotin. Wallahualam ni kan ada pula potong-potong ke bawah tengok ustaz menyokong nikotin. Kau janganlah netizen ni letih betul lah. Gurau. Tu hak keempat. Hak kelima, mati husnul khatimah ni mati malam Jumaat ataupun siang Jumaat. Oh, ini power lah. Orang kalau boleh mati hari Jumaat, power lah.
Sebab itu tuan-tuan ni, kadang saya pun jadi pelik. Kami ni para penceramah risau kadang-kadang. Tuan-tuan cuba senaraikan penceramah hak mati hari Jumaat. Payah. Artis lagi ramai mati hari Jumaat. Mai ekspedisi mati hari Jumaat. Don't play. Dem Bramboi mati malam Jumaat. Pelawak itu. Jadi kita pun jadi pelik. Kenapa berceramah? Ada orang kita jadi, bayangkan mutawih memang kerja bawa jemaah pergi Mekah. Yang mati jemaah dia. Mutawih tak mati-mati pergi Mekah. Walaupun tiap-tiap tahun pergi Mekah. Tak mati Mekah. Jadi kita jadi mikir ngapa Allah uji kita lah agaknya tak. Mati malam Jumaat memang kalau bahasa orang jalan orang panggil jackpot lah, orang panggil jackpot, memang untung sungguh. Nabi sebut ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allah fitnatal qabri. Mana-mana orang Islam mati malam Jumaat atau siang Jumaat, Allah akan jauhkan dia daripada seksa kubur. Hadis Ahmad dan juga Tirmizi. Memang hadis ni kalau kita nak bahaskan ada perbahasan tentang statusnya, yang katanya secara teknikal terputus sanad sebab masalah chain of narrator. Rabi'ah bin Saif dia kata dia tak dengar direct daripada Abdullah bin Abbas. Ini sangat teknikal. Tapi dari segi hadis tak ada masalah untuk kita menerimanya sebab hari Jumaat ni hari mulia. Cuba imbas balik berapa orang hak kita kenal, kawan kita, saudara kita, mak ayah kita hak mati hari Jumaat. Biasa orang baik-baik ya tuan-tuan. Orang baik ni bukan erti banyak ibadat. Kalau kita banyak ibadat tapi hati busuk, bukan baik. Baik ni Tuhan ukur hati kita. Suka tolong orang apa semua, hati baik. Jadi kebanyakan orang mati Jumaat ni saya tengok orang baik. Dia bukan orang ahli ibadah atau ulama, dia orang baik. Tak nyusah ke orang, dia menggembirakan orang. Orang sedih jadi suka kerana dia. Apa kebanyakan yang saya analisa begitu. Betul saya beritahu ke rakan-rakan penceramah, beritahu ke diri sendiri. Kita ni ngajar-ngajar juga. Biarlah jadi penenang pada orang hak runsing, orang hak sedih jadi gembira. Kena gitu. Jangan orang daripada gembira jadi sedih, sampai mu ceramah jadi bergaduh. Jangan. Itu merosakkan. Kita kalau nak mati Jumaat lah. Kalau tak nak mati Jumaat kok mau lah. Nak ceramah pasal apa pun. Sebab kena begitu. Hati kena baik. Itu hak ke-5. Mati malam Jumaat. Atau mati siang Jumaat. Dia terbaiknya mati dalam keadaan jenazah kita disemayangkan lepas semayang Jumaat. Oh tu first class lah. Maknanya mati malam tadi ke, tunggu sampai subuh anak-anak balik. Pukul 10 bawa ke masjid, pukul 12 orang semayang. Oh tu marvelous lah. Tu mati pukul 8 pagi Jumaat, semayang Jumaat, semayang jenazah kita. Sebab kita dapat fadilah orang ramai. Semayang Jumaat kan ramai orang. Semayang Jumaat tak payah kemping, insya-Allah ramai. Subuh kena kemping. Subuh macam Jumaat. Jadi Jumaat tu memang macam Jumaat. Jadi insya-Allah ramai orang. Doalah mati hari Jumaat. Yang keenam, orang yang mati husnul khatimah adalah orang yang mati syahid berjihad di jalan Allah. Yang ni saya tak elaborate sangatlah sebab kita di sini bukannya kebanyakannya anggota kecuali pasukan keselamatan PDRM itu ya. Kalau dia kerja sungguh-sungguh, niat dia nak jaga orang daripada benda-benda yang tak molek dan sebagainya, dia kira berjihad. Jadi ikhlaskan pekerjaan kita. Kemudian siapakah lagi orang-orang yang Nabi sebut, orang yang sebagai matinya mati molek? Yang ketujuh, sahibul hadmi. Apa makna sahibul hadmi? Orang mati kena timpa sesuatu. Husnul khatimah. Asy-syuhada'u khamsatun al-mat'una wal-mabtuna wal-gharqu was-sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Orang mati syahid ada 5. Pertama, orang kena sakit taun. Yang kedua, sakit perut. Orang yang mati lemah. Orang yang kena runtuhan. Orang yang syahid berjuang di jalan Allah. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau ada kita kenal orang-orang hak mati kena timpa, husnul khatimah tu. Dia masuk kebun sawit misalnya, kelapa sawit jatuh atas kepala, kau mati dia. Saya ada kenalan seorang sahabat saya meninggal, anak kecil ni masa tu. Kena buahnya jatuh atas kepala dia. Mati. Mati tuan-tuan. Tapi sahibul hadmi nak sedih apa? Jadi kalau ada orang kena timpa tu, bukanlah kita nak cari penyakit
lalu tempat hok memang tengah ada benda orang tengah buat kerja apa semua, lalu tu cari penyakit namanya. Memang kita tak cari penyakit tapi ditimpa secara kemalangan. Betul tuan-tuan, bayangkanlah dulu kan jemaah haji kita mati ditimpa kren dalam Masjidil Haram. Itu jackpot 777 tuan-tuan. 777 tu. Apa sebab? Dah lah mati masa musim haji. Di Mekah dalam Masjidil Haram Sahibul Hadmi, dia ditimpa. Jemaah lain tak ada di masjid. Orang pergi shopping cari baju macam-macam abaya, dia duduk dalam masjid baca Quran. Allah, jackpot sungguh lah. Lepas kejadian tu, berapa ramai orang nak dapat cara mati yang sama? Tak dapat dah. Masuk masjid cari keren mana macam, tu nampak macam layang-layang, jom. Tak ada dah, sekali tu je. Sahibul Hadmi terpilih, the Crimea, semang the Crimea, seluar-luar masjid, tempat tu kena rezeki dia. Untung orang mati ditimpa sesuatu. Yang ke-8, mati bersalin. Ni Ubaidah bin Samit radhiyallahu anhu menyebut, wal mar'atu yaqtuluha wa waladuha jam'a'u syahadatin yajuzzuha waladuha bisaririhi ilal jannati. Wanita yang mati kerana melahirkan anak maka dipanggil sebagai mati syahid, dan anak itu nanti akan menariknya ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau ada adik-beradik kita, kenalan kita meninggal kerana bersalin, jadi berita baiklah untuk mereka. Surgalah balasan pada mereka. Tapi sekarang ni kematian kerana bersalin dah payah dah, sebab pakar dah makin ramai. Tahun 70-an, 80-an tu mula sabar lah. Sekarang ni nak bersalin di rumah pun tak berapa lulus dah kan, kena bersalin ada doktor dan macam-macam. Jadi orang mati bersalin dapat kemuliaan. Jangan ikut orang Melayu, tak betul. Dia kata kalau orang perempuan mati bersalin jadi hantu. Dia mana patwa, tak patut. Kan Pontianak tu singkatan dari perempuan mati beranak. Tak betul. Takkanlah orang tu adalah mengandung makhluk umat Muhammad dalam perut dia tu. Takkan bila bersalin jadi hantu. Nampak kat perasin peluk budak. Ni apa benda lah, ilaha illallah. Gam berapa tin nak isap sebelum bawa kereta tadi. Mana ada hantu perempuan? Tak, tuan-tuan perasan tak? Orang Melayu 99% hantu dalam masyarakat Melayu adalah perempuan. Nampak sangat kita ni ada bias di situ. Kenapa tak ada hantu laki? Dan ini dibuat kajian peringkat masters. Dia buat di UKM. Dia kaji kenapa bias gender. Kita terlalu bias kepada lelaki sehingga kan semua hantu mesti perempuan. Cik Lang, Cik Kok, Tenggeleng, Bidai, Kom-Kom, semua perempuan. Cik Kok tu hantu Kok, tak sebut lah benda lah. Hantu waktu lah. Perempuan juga. Cik Lang, apa dia, Langsui, perempuan juga. Kalau ketawa mesti perempuan. Hihihi, perempuan. Asal nampak hantu rambut panjang. Orang lelaki tak jadi hantu ke? Tengok orang putih lain, ada hantu vampire. Orang lelaki ada ke? Jadi something wrong lah orang Melayu ni. Kita kena kaji balik lah. Kalau boleh tarik balik yang Muhammad. Tarik balik yang Muhammad. Ini satu wanita kena ambil tindakan. Tarik balik yang Muhammad. Tarik balik. Tak boleh fitnah pasal hantu perempuan. Cakap perasin semua hantu perempuan. Bunyi suara perempuan. Tak pernah dengar bunyi orang lelaki ketawa. Tak ada. Mak Saleh mungkin hantu lelaki. Ni kena bincang lain tahun lah. Kenapa hantu perempuan. Dan orang salin dia khabar jadi hantu. Hak suami tak jadi hantu pula. Tu yang ke-8. Yang ke-9, orang meninggal husnul khatimah ni meninggal terbakar. Ni Allah muliakan. Walaupun ngerilah kita mendengar, tapi mulia untuk dia. Kata Jabir bin Atiq radhiyallahu anhu, asyhadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah, al-mat'un syahidun wal ghariqu syahidun wa sahibu dzatil janbi syahidun wa mubtuna syahidun wa sahibu hariq. Sahibul hariq ni orang mati terbakar. Nabi memang jelas dia sebut orang-orang yang mati baik ni orang hak mati kerana sakit dalam perut. Contoh sakit dalam perut ni, saya pernah tanya doktor, perut ni apa masalah boleh bawa mati? Banyak penyakitnya. Gastrik, appendix,
penyakit-penyakit saluran gastro-usus, saluran pencernaan, ada kanser usus, ada buasir sembelit, ada inflamasi dan macam-macam lah benda-benda dalam perut ini. Jadi orang tu kalau menderita kanser usus misalnya, tak payahlah sedih sangat. Tuan-tuan, insya-Allah husnul khatimah benda dalam perut. Maksud orang mati al-gharib, kata Nabi, orang mati lemah. Mati lemah pun mati baik. Kalau kita ada orang kenalan kita meninggal mati lemah, kita syukur pada Allah dia mati dalam keadaan baik. Dan jenazahnya pula ditemui. Kecuali dah terjun jabatan bunuh diri, itu cerita lain. Dia terjun berjemaah beramai-ramai, itu tak betul. Itu yang ke-9. Yang ke-10, orang yang mati mempertahankan maruah diri dia. Contohnya orang masuk rumah dia, kacau isteri dia, merompok dia, dia pun geram juga. Dia lawannya orang tu, mati. Patutnya jangan lawan, biar je. Tapi dia ada lebih kurang 2-3 sudu darah pelekar tu ada lagi. Dia lawan je. Orang tu pun terus pancung je lah. Mati dia. Mati baik sebab dia mempertahankan maruah. Orang tu mungkin usik isteri dia tak tudung. Tidur malam, dia usik anak perempuan dia. Dia geram lah. Dia mempertahankan maruah dia. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau tuan-tuan rasa tak boleh lawan, tak payahlah lawan. Kena ada darah hulu balang juga. Sesudu 2 jadi dah darah tu. Kalau tak ada, tuan-tuan nangis je lah. Nangis. Itu yang ke-10. Yang ke-11, orang meninggal dalam keadaan menjaga wilayah sempadan negaranya daripada dicerobih musuh. Itu juga kalau dia mati, mati yang mulia. Dan yang terakhir, orang yang mati mulia adalah orang yang meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Hak ni paling kita nak. Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannata wa man shama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah wa man tasaddaqa bi sadaqatin khutima lahu biha dakhala al-jannah. Siapa mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati, maka dia masuk syurga. Siapa yang berpuasa ikhlas kerana Allah kemudian dia mati, dia akan masuk syurga. Siapa yang bersedekah dan itulah amalan terakhir kemudian dia mati, maka dia masuk syurga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu yang kita tengok dalam video Facebook, ada orang hantar imam sembahyang Jumaat meninggal. Itu untuk tengah sujud meninggal. Sujud lama, makmum pun pelik. Sudah ada hak sekodah hintai. Angkat kepala, imam ni menangis katnya, sujud lagi. Angkat kepala, ni macam mati ni, sujud lagi. Kali tiba tengok imam tu terjelepuk jatuh, mati dah. Sembahyang Jumaat jadi imam. Ada meninggal tengah baca khutbah. Best tuan-tuan. Tengah baca khutbah mati hari Jumaat. Ada hak meninggal tengah ceramah. Ada yang di Kuala Lumpur apa tu kan, di Selangor ke mana. Asal orang Terengganu kau Kelantan gitulah. Tengah ngajar doktor kan, ngajar tumbang Allah rezeki semua. Tengah buat benda molek. Berbanding dengan orang lain tengah banting daun teruk mati tuan-tuan. Tengah karaoke, tengah tarik lagu F minor tu. Allah mati, mati. Tengah tarik key tinggi lagu UK contoh, mati. Tak bercun lah. Ini mati dalam keadaan ibadah. Mati tengah etikah masjid, mati tengah dengar ceramah. Ini contoh, tak ada lagi orang mati dengar ceramah, tak ada lagi. Sebagai kesimpulan, sekali lagi mati ni benda misteri. Maka kita tak boleh tidak kena berdoa kepada Allah. Dia hidup adalah pilihan. Kita memilih cara hidup kita. Tuan-tuan kadang-kadang mengeluh, saya ustaz penat, saya raya saya penat kerana isteri saya orang Kedah, saya orang Terengganu. Tiap hari raya saya akan tempuh jam sebab nak balik. Siapa suruh kahwin dengan orang Kedah? Itu pilihan kita. Jodoh memang jodoh, tapi itu pilihan kita. Kita berhak untuk memilih kahwin dengan orang Terengganu. Yang kahwin dengan orang Kedah. Kenapa? Contoh bukan tak bagus kahwin dengan orang Kedah. Sebab dia ngeluh sama masalah dia. Saya ustaz, saya tak tahanlah kerja sekarang, terpaksa pulang ke Kuala Terengganu daripada Kemaman. Awak berhak memilih untuk tidak bekerja di Kuala Terengganu. Berhak memilih, tapi awak tak nak milih. Itu awak berhak milih. Tapi mati tak ada hak milih. Kita takkan tahu kita mati pukul berapa, hari apa, di mana. Bahkan kita tak tahu pun kubur kita di mana pun. Tuan-tuan, kita duduk cukai. Mungkin kita mati di Amerika, kita tak tahu.
Baru ni ada orang Singapura meninggal di Batam. Main go-kart. Meninggal. Baru sehari sambut hari jadi. Orang perempuan. Tengok cerita rambut dia pakai helmet tapi rambut panjang. Belik pada tayar. Nak takdir. Jadi penuh ke dia jangka dia akan meninggal lepas hari jadi dia main go-kart. Tak ada orang terfikir. Sebab itu benda misteri mesti banyak doa kepada Allah. Itu je dia punya solusi dia. Jadi begitulah sedikit sebanyak sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain kesempatan. Kita baru 10 hari buka surah, ceramah besar, terus buat tajuk mati. Tak ada umur selalu. Patutnya ceritalah imarah surah ke apa. Tapi tak apalah, dia kena doktor dan JK. Kesian jemaah lah. Cuma dah 6 siri, 7 siri. Ngapalah tajuk mati buat dah. Ini bukan saya penganjur. Ini entah maaf. Patut cerita ni 10 Saban ke Ammar Ramadan ke. Tak apa lain tahulah kita cerita hari tu ya. Terima kasih banyak kerana sudi datang ke surau kita ini. Sama-sama kita hidupkan surau kita ini. Dan kami kalau ustaz-ustaz ni suka dengan tempat baru kita orang suka. Masjid baru buka, surau baru buka. Dia macam hotel lah. Hotel kalau baru buka suka bekerja. Kalau dah lama nyampur orang bekerja kan. Kalau baru buka kita akan susun dia kan atur macam mana nak bagi ramai orang. Seronok lah masa ni seronok. Macam mau buka kedai lah. Macam mana nak pelanggan datang. Kita atur program. Jadi sama-sama berikan sumbang saran, idea-idea bagaimana nak memeriahkan surau ni. Saya doakan surau ni jadi antara surau yang terbaik lah di negeri Terengganu bahkan di seluruh negara. Kita tutup pertemuan kita dengan doa, moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma ja'alil khaira fi a'marina akhiraha wal khaira fi a'malina khawatimaha wal khaira fi ayamina yawma alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami umur yang terakhir. Sebaik-baik amalan kami adalah amalan yang terakhir. Dan sebaik-baik hari kami adalah hari ketika kami menghadapmu nanti. Fatiras samawati wal ardi anta waliyina fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindung kami dunia sampai akhirat. Matikanlah kami dalam keadaan beriman dan gabungkanlah kami dengan orang beriman. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'ala syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan, kabulkan segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, sekali lagi ucap ribuan terima kasih dan mohon maaf kerana kita agak terbabas sikit daripada waktu yang ditentukan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.